الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dikurniakan kekuatan oleh Allah Taala untuk menyambung pengajian kita. Sebelum kita baca Bulughul Maram ini, saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustaz Muhammad Shafiq Ibrahim. Kita walaupun kita meraihkan kesemua pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama, sama ada di dalam isu yang berkaitan dengan masalah fiqh ataupun berkaitan dengan masalah akidah ataupun menentukan hadis sahih tidak sahih, ini kita raihkan semua pandangan. Tapi kita orang mengaji hadis ni dia ada disiplin, kaedah yang tersendiri. Kita nak ambil yang paling tepat. Sebab kebanyakan masalah ni dia diasaskan dengan masalah zonni, dia bukan yakini. Jadi oleh kerana diasas dibina di atas dasar zon maknanya berat sangkaan. Jadi kita nak ambil yang paling berat, paling hampir, paling tepat dengan Quran dan hadis. Khususnya yang berkaitan dengan masalah akidah lah, walaupun kita meraihkan semua pendapat salah dan khalaf ini. Jadi bila di dalam menyampaikan ilmu pengajian hadis ini, di dalam banyak-banyak pendapat yang diketengahkan, kita tarjih. Kita nak ambil pendapat yang lebih tepat, lebih hampir dengan Quran hadis. Jadi bila kita tarjih masalah-masalah yang dibentangkan, itulah yang menyebabkan sebahagian orang tak selesa, mungkin berbeza pandangan dengan orang. Hari ini saya masih lagi mendapat maklumat tentang satu pihak, sebahagian orang, satu golongan orang tak setuju dengan cara pengajian kita ni. Dia kata kenapa tak ikut sahaja apa yang ada, apa yang masyarakat buat, apa yang orang-orang dulu buat. Tak payahlah kita nak kontra dengan masyarakat, nak berbeza dengan orang, buat saja. Yang tu teruklah macam tu. Rasulullah ni biarkanlah apa yang orang Mekah buat walaupun tak betul, kita tak boleh biar. Tapi alhamdulillah, walaupun adalah suara-suara yang tertentu, suara sumbang yang ngok-ngek kat belakang itu, sampai hari ini saya duk tunggu orang mari berdepan, bersemuka, bukan cabar, bukan berdebat, na'udzubillah. Kita bermuzakarah, tak mana yang salah tu. Apa yang dibangkitkan Ustaz Shafiq, tak mana salah. Apa yang saya bentangkan, tak mana salah. 15 tahun dah saya balik daripada Pakistan sampai ke masa sekarang ni 11-20, tak ada lagi orang berdepan. Bukan kita cabar, nak muzakarah. Sebab duk anggap macam yang kita bawa ni suatu ajaran lain pula, seolah-olah ajaran yang kita bawa ni setara dengan ajaran yang dibawa oleh Ayah Pin. Ini yang susahnya orang kita. Kadang-kadang dia pun ada pengetahuan, ada maklumat tentang agama, tak sanggup bersemuka. Kalau tak sanggup bersemuka, jangan bising kat belakang. Jadi orang keling kata piche karna. Tuan-tuan tahu piche karna ni? Orang mengaji Pakistan dia tahu apa makna piche karna. Piche karna bukan kata kat belakang, dia ada buat kerja tak elok kat belakang. Itu dipanggil piche karna. Jadi kita mengalu-alukan saudara se-Islam, seagama, seakidah dengan kita, sebab kita menganggap orang yang berbeza pendapat di sudut forum ni semua agama, saudara kita seagama, saudara seakidah dengan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Cuma kadang-kadang kita rasa tak selesa. Kadang-kadang kita rasa tak tenang dengan andaian-andaian, dengan tomahan-tomahan tersebut. Di dalam membentangkan isu berkaitan dengan masalah agama ni, kita tak boleh sorok. Ada bab-bab yang kita kena cerita yang sesuai dengan pendapat ataupun amalan masyarakat. Ada yang berbeza dengan masyarakat, walaupun benda tu ada dalam kitab, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kita tak boleh cerita atas tujuan terlalu nak meraihkan orang. Itu tak betul, tuan-tuan. Kalau saya terlalu nak meraihkan orang, nak tinggal hukum ni, saya sampai sekarang saya tak akan belajar hadis. Saya mengajar kitab fiqh mazhab Syafi'i je, sebab saya pun belajar di pondok. Saya boleh mengajar kitab-kitab pondok.
Tetapi kita nampak Quran hadis itu lebih penting, lebih besar, lebih tinggi, lebih tepat dalil dia. Di dalam mensyarahkan Quran hadis mestilah ada yang berbeza. Jadi berbeza itu kenalah pandai kita boleh meraihkan orang yang berbeza dengan kita. Yang jadi masalahnya, orang tak boleh meraihkan kita. Dan apa yang kita takut, dan apa yang paling saya takut, sehingga kita ini dianggap, dicop oleh Allah Ta'ala ni menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah Ta'ala kata orang yang bunyikan ilmu dalam kitab ni, benda tu dah ada dalam kitab, dia sembunyi, dia sorok. Kalau orang Yahudi, kerana apa? Kerana mereka menjual agama ini dengan harta benda yang sedikit. Ulama Yahudi bekerja dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah kata jangan cerita perkara yang berkaitan dengan agama ni, menyebabkan orang akan ikut Nabi Muhammad. Dia sorok. Zaman kita sekarang lah, punya alasan tak berani nak cerita, takut orang komplain, takut orang penin, takut orang keliru. Sampai bila orang tak akan jadi keliru kalau kita tak mula daripada sekarang untuk menerangkan perkara tersebut. Jadi jangan terlalu nak meraihkan orang sehingga apa yang ada dalam kitab pun kita takut nak baca. Saya punya prinsip dan punya pendirian, orang nak kata apa terpulang. Yang pentingnya jangan Allah Ta'ala kata, jangan Nabi kata. Sebab masih ramai lagi orang kadang-kadang jumpa saya, ustaz, yang cerita lebih-lebih tak. Nanti orang pening, nanti orang bising. Ada dah orang tertentu sedang memerhatikan kita. Saya kata hari-hari orang nak perhati saya. Apatah lagi bila saya duduk depan orang nak perhati saja. Lantaklah orang nak perhati tak perhati, itu dia punya kerja. Kerja kita menyampaikan agama Allah Ta'ala berdasarkan kepada fakta dan maklumat yang betul. Itu kerja kita. Kalau tak perhati, kita bermuzakarah, berbincang apa benda yang tak kena. Okey. Itu goreng sikit mukadimah lah. Tuan-tuan pun dah mengantuk tadi. Okey, sila Ustaz. Kita masuk hadis yang kelima. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال muka surat kejap Ustaz. 16. Okey, sila. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan saya baca terjemahannya yang diterjemahkan oleh Tuan Syekh Idris Al-Marbawi, muka surat yang ke-16, hadis yang ke-5. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah kata, dikatanya Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mandi seorang daripada sekalian kamu. Maknanya seorang daripada sekalian kamu, siapa-siapa daripada kalangan kamu, jangan mandi. Tuan-tuan mandi ke belum ni? Dia kata jangan mandi, tapi ada ayat sambung tu. Pagi balik-balik tak mandi lah. Dia ada sambung ayat tu, jangan mandi sebab apa tu? Dia kata mandi, jangan mandi daripada seorang kalian kamu di dalam air yang tenang, padahalnya ia berjunub. Air tenang dalam keadaan dia berjunub, dia mandi air tu. Yang kedua, mengeluarkan akannya hadis ini oleh Imam Muslim. Dan bagi riwayat Imam Bukhari, jangan kencing seorang daripada sekalian kamu di dalam air yang tenang, yang tiada hanyut airnya, kemudian mandi di dalamnya. Kencing, lepas tu dia mandi pula pada air yang tenang. Dia kencing, air yang tak mengalir lah. Lepas tu sedikit pula, lepas dia kencing di situ, dia mandi pula. Ada di kalangan orang kita buat macam tu, kencing dalam air tu dia mandi. Tak ada buat kerja macam tu kan? Kolam renang ada. Ada juga orangnya, ingat tak ada. Maknanya selepas mengaji hadis ni tak boleh kencing dalam kolam renang pun, mengotorkan air. Orang lain mati, datang mandi pula, air kotor, kuman, penyakit dan sebagainya. Bila dengar hadis ni jangan buat macam tu.
Nanti kita bahaslah kadar air yang macam mana yang sepakat kata haram, dan ada pandangan yang ada kelonggaran kalau sekiranya air itu terlalu banyak. Terlalu banyak, macam kita kata bukan air kolam renam, air tasik kita kata. Kolam dia terlalu besar, yang tu ada kemaafan. Okey, bagi riwayat Abu Daud, dan dia kata wala yaghtasil, ganti daripada summa yaghtasil. Dalam Abu Daud, fihi minal janabah, padanya kerana janabah. Okey, hadirin sekalian, 3 hadis ini larang berhubung dengan kencing, lepas tu mandi. Ada hadis-hadis yang mengaitkan mandi di situ adalah merupakan mandi apa tadi? Mandi janabah. Di sini pendapat yang pertama kata larangan itu membawa kepada an-nahyu lit-tahrim. Larangan itu membawa kepada makna haram. Apa maksud? Kencing sahaja di dalam air yang tenang, hukum dia haram. Kencing sahaja pada air yang tenang yang tidak mengalir, hukum dia haram. Yang keduanya, dia kata makruh. Air yang tenang itu kalau kencing, larangan itu menjurus membawa kepada makna makruh. Pendapat yang ketiga kata larangan itu hanyalah bermaksud dengan amrun ta'abbudi, larangan bagi melahirkan perhambaan, bukan isu haram ke tak haram ke, boleh tak boleh, bukan isu itu. Bila bila Nabi SAW larang, tak boleh buat. Kalau suruh, boleh buat. Kalau suruh itu bukan saja boleh, dia kena buat. Sama ada wajib ke sunat, maknanya suruh. Sebahagian ulama pegang macam tu. Begitu juga larang. Haram ke makruh itu bukan persoalan, tapi Nabi larang. Bagaimana cara mereka pegang ni, larangan Nabi tak dibuat. Apa yang Nabi suruh ni, kalau yang melibatkan sama ada perkara itu yang disebut sebagai wajib ke, kena buat, ataupun perkara itu melibatkan perkara yang sunat. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah kencing, dikaitkan setelah kencing mandi. Yang tu maknanya bukan sahaja dia kencing. Bagi golongan yang kedua ini, masalah kencing tak apa, dalam air yang tenang ni kencing tak apa, air yang tenang tak mengalir. Cuma selepas dikencing sahaja, selepas tu jangan mandi di situ. Kalau yang tadi, pendapat yang golongan yang pertama tadi kita sebut, kencing sahaja pun tak boleh, walaupun tidak mandi, sama ada mandi biasa ataupun mandi janabah. Tapi golongan yang kedua ini dikaitkan kerana dalam hadis yang kita bacakan tadi, dia kata summa yaghtasilu minal janabah, kemudian mandi daripada janabah. Maknanya selepas kencing itu dia mandi. Yang tu yang tak boleh. Dan perbahasan yang ketiga ini, sama ada air itu hukum dia najis ataupun tidak. Air yang kita kencing yang tak mengalir tadi, hukum dia najis ataupun tidak air itu, berdasarkan kepada apa yang kita telah bahas di dalam pengajian-pengajian yang lalu. Apa maksud? Kalau air itu tidak cukup 2 qullah, itu perbahasan yang ketiga. Yang pertama tadi saya ulang balik, kencing saja pun tak boleh. Tak boleh itu ada yang kata makna haram, ada yang kata makna makruh. Dan yang Imam Malik kata larangan itu untuk melahirkan perhambaan kepada Allah. Bila Allah Ta'ala larang, Nabi larang, bukan kira halal ke haram ke, boleh ke tak boleh ke, larang jangan buat. Dipanggil amrun ta'abbudi. Masalah yang ketiga di sini, yang kata tak bolehnya kencing, selepas kencing tu apa dia buat? Dia mandi. Itu alasannya. Perbahasan yang kedua, dia kencing dia mandi. Kalau dia kencing saja tak apa. Ada pandangan yang kata macam tu. Kalau yang tadi, sebab tu kadang-kadang orang baca hadis pun kadang-kadang logik juga pening. Banyak sangat nak kena ingat ni. Hak mana satu yang betulnya? Sebab tu saya berulang kali sebut, orang ngaji hadis ni tak boleh tidur. Confirm tak boleh tidur. Ngantuk macam mana pun kena tahan juga. Siapa-siapa yang jenis hisap rokok tu, yang jenis pakai mancih tu, bagi seorang satu bilah mancih tu, kat mata tu dengan mancih, jangan tidur. Tak ada orang hisap rokok sini tak apa lah. Kalau ada pun dia bukan letter lah.
Yang dia bawa manci tu tukar mata, jangan tidur. Kalau tidak, dia tak boleh ingat ni. Jadi golongan yang kedua kata kerana disertai dengan apa tu? Dengan dia mandi. Bila disertakan dengan mandi, dia kembali balik kepada masalah khilafiah. Maka setelah dia kencing, dia mandi makruh, ada pandangan. Pendapat yang keduanya, dia mandi, dia kencing, dia mandi, hukum dia haram. Ada pun nak menentukan air itu najis ke tidak najis, kembali kepada masalah air yang kita bincang dulu. Maksudnya, kalau air yang bertakung itu tak cukup 2 qullah, walaupun dia tidak berubah, dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, air itu mutlak najis. Air itu tak cukup 2 qullah, tetapi tak berubah. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali dan juga Hanafi, air itu dipanggil mutlak najis. Apatah lagi kalau berubah. Sebaliknya, kalau air itu banyak lebih daripada 2 qullah pun, 2 qullah, 3 qullah, 4 qullah, 5 qullah dan seterusnya, lebih daripada 2 qullah, tetapi air itu berubah dengan sebab kencing tu tadi, maka air itu najis tak najis? Najis juga walaupun dia banyak qullah. Walaupun kadar dia, bukan bilangan qullah-qullah tu, kadar air itu banyak qullah, melebihi 1 qullah, 2 qullah ni, tapi berubah, dikira najis juga. Dan kalau pendapat Imam Malik bahawa bila masuk air itu walaupun tak sampai 2 qullah, macam-macam yang kita bincang lepas-lepas lah, air itu tak najis walaupun tak cukup 2 qullah, selagi mana tak berubah. Dan itu juga pegangan kebanyakan ulama-ulama. Kita sebut apa tu? Ulama-ulama Syafi'i kata apa? Kebanyakan ulama, dia kata wahtara kasiruna min a'immatina mazhab Malikin annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri. Jadi ulama Syafi'i buat kesimpulan, kebanyakan ulama Syafi'i masalah air ini pegang kepada pendapat Imam Malik. Air itu walaupun sedikit, sedikit maknanya tak cukup 2 qullah. Sedikit maknanya apa? Tak cukup 2 qullah. Kalau dia tidak berubah, maka dia tidak najis. Dan kita telah juga bahaskan masalah qullah ini. Sebahagian ulama kata berlaku beberapa istirak. Istirak di sudut matanya, di sudut sanadnya, dan juga istirak di sudut makna. Yang tu tak perlu kita ulangi dah, kerana dah kita bahaskan. Apa dia air musta'mal? Air musta'mal, bila kita sebut masalah ni, ada tak air musta'mal? Air musta'mal itu kalau di dalam hukum fiqh mazhab yang 4 ada. Dalam hukum fiqh, hukum air berdasarkan kepada pendirian pendapat ulama-ulama fiqh, ada musta'mal. Dia ada air mutlak, ada musta'mal, dia ada air mutanajis, dia ada air musyammash. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh ulama, maka air itu terbahagi kepada 3 sahaja: air mutlak, mutanajis dan juga musyammash. Golongan yang kedua kata air musta'mal tak ada. Air yang sedikit bila dah bercampur dengan air yang telah digunakan pun masih boleh digunakan untuk berwuduk dan juga untuk mengangkat hadas. Okey, terus hadis yang seterusnya. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرج أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. Okey, bagi yang ada terjemahan, tuan-tuan tengok terjemahan ya. Saya pun macam tak sepi jugalah. Baca terjemahan ni rasa kurang zauk dia kurang. Urdu kata mazanaya. Dia tak mari zauk. Mazanaya. Dia mari rasa bahasa kita, bukan kita nak merendahkan bahasa kita. Bila dia baca bahasa Arab, Quran, hadis ni kena tengok maksud yang asal baru rasa puas. Dia kata an rajulin ya. Daripada seorang lelaki yang telah bersahabat dengan Nabi SAW, katanya telah menegah Rasulullah SAW bahawa mandi seorang perempuan dengan air yang lebih daripada mandi lelaki. Maknanya orang lelaki mandi air dalam satu bekas, satu bejana, lebih lagi air. Lepas tu perempuan pula datang perhabis air tu.
Rasulullah larang. Rasulullah larang. Ataupun mandi lelaki dengan air yang lebih daripada mandi perempuan. Orang perempuan mandi, air itu ada lebih lagi, orang lelaki pula ambil. Ini dilarang. Wal yaghtarifa jami'an, dan hendaklah mencebok kedua-duanya daripada air waktu mandi keduanya, daripada semuanya. Wal, dia yang tepatnya dia tarifa, kedua-duanya mencelup. Kalau wal ya tarifa maknanya suruh, hendaklah kedua-duanya mencelup. Liya tarifa, kerana mereka kedua-duanya mencelup. Okey, berdasarkan kepada hadis tadi, pendapat sebahagian daripada ulama, hukum asalnya bila orang perempuan dah mandi hadas air tu, lebih lagi orang lelaki nak mandi, hukum dia tak boleh, tak sah. Itu satu pandangan daripada kalangan ulama. Begitu juga sebaliknya, orang lelaki mandi hadas ataupun berwuduk ke, hadas berwuduk sama. Kerana air yang perlu, yang boleh diangkat hadas dan berwuduk ni mesti air yang suci. Mandi ke ataupun berwuduk, orang lelaki telah guna, orang perempuan tak boleh guna. Itu pendapat yang pertama. Begitu juga sebaliknya, bila orang perempuan dah guna air tu masih berbaki lagi, orang lelaki tak boleh. Maka sebahagian ulama pegang hukum asal. Sebahagian ulama kata hukum ni dah mansuh. Maka bila orang perempuan mandi hadas atau berwuduk, air itu boleh digunakan. Hukum tu dah mansuh. Hukum yang pertama tadi telah mansuh. Asal-asalnya hukum ni macam tu. Maknanya bila orang perempuan mandi hadas dalam air tu tak boleh dah. Orang lelaki nak guna, dia nak guna kena air lain. Begitu juga sebaliknya, orang lelaki yang telah guna air itu berwuduk ataupun mandi hadas, datang golongan yang kedua tak boleh, tak boleh ambil. Tetapi ulama kata hadis ni dah mansuh, boleh guna. Masalah yang kedua, liya ghtarifa jami'an, yang kata tak boleh tadi bukan isu tadi. Bukan kerana orang perempuan guna air itu, lepas tu orang lelaki guna, tak boleh. Yang tak bolehnya liya ghtarifa jami'an, kerana kedua-duanya mencelup. Bila kedua-duanya mencelup, kalau bukan muhram, terdedah dah aurat dia. Zaman dulu berwuduk ini satu bekas ni, macam-macam orang boleh ambil sembahyang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Tetapi kalau perempuan ambil, lepas tu dia orang balik rumah masing-masing, orang lain pula datang ambil sembahyang satu tempat itu, silih berganti. Tetapi kalau sama-sama celup ni, apa kesan dia? Adakah orang lelaki dan perempuan ambil sembahyang dah celup sekali jubah-jubah dalam tu? Mesti dia sising tangan kan? Bila sising tangan, terdedah dah aurat. Atas alasan itu. Jadi yang ulama kata tak boleh ni atas alasan terdedah aurat. Kerana mesti dia buka aurat, sebahagian aurat dia untuk celup. Yang tu yang tak boleh. Yang kedua, Okey, hadirin sekalian, maka pertama tadi hukum dia telah mansuh. Maknanya kalau orang lelaki celup air itu, orang perempuan tak boleh guna dah. Begitu juga sebaliknya, hukum tu dah mansuh. Yang keduanya, kerana sama-sama yang mencelup, baru tidak boleh. Adapun hadis-hadis yang seterusnya, tadi hadis yang ke-berapa? Ke-6 tadi kan? Hadis yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 pun sama ya. Hadis yang ke-9, tengok pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dikatakan rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahar, daripada seorang lelaki itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, nahar, larang orang perempuan mandi dengan lebihnya air lelaki, ataupun lelaki dengan lebihnya air yang digunakan oleh perempuan, kedua-duanya mencelup, kerana kedua-duanya mencelup. Adapun hadis yang ke-11, ke-10 dan ke-11, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bi fadlil maimunati, bi fadlil maimunata, mudhaf ilaih, maimunah ismul ladzi la yansarif bayatah. Okey,
Maknanya Nabi sendiri mandi air daripada lebih yang digunakan oleh isteri dan Maimunah, maka bolehlah. Sebab tu ulama kata hadis ni hukum dia batal. Kalau suami isteri tak apa. Berdasarkan kepada hadis ini yang ke-10 ini, suami isteri sama-sama celup pun tak apa. Kalau yang kata sama-sama tak celup tak boleh, itu bukan muhram dia. Dan hadis yang ke berapa pula tu, sebelah kan, kata salah ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin, dan Nabi telah mandi oleh sebahagian daripada isteri Nabi di dalam suatu bekas air. Lalu datangnya Nabi untuk mandi. Lalu untuk mandi yang ke-11 itu, bila isteri-isteri Nabi mandi dalam satu bekas air, dia guna satu bekas air. Ada yang ke-11. Dalam matan yang ke-7. Dalam susunan asal dia lain, tak apalah. Kita ambil dia punya matan dia tu. Susunan dia berbeza ya. Betul. Susunan dia berbeza. Masih ada yang ke-7 Okey, jangan pening. Baru sikit dah pening. Macam mana nak ngaji banyak-banyak Okey, masih ada yang ke-7. Maka Rasulullah sendiri dia mandi hasil lebihan air yang digunakan oleh Maimunah. Dalam riwayat yang seterusnya, setelah isteri Nabi SAW mandi dalam satu bekas, lalu Rasulullah datang. Bila Rasulullah nak guna air itu, isteri dia kata, inni kuntu junuban, sesungguhnya air ini aku adalah junub. Tadi dia mandi, tadi celup lah tu isteri Nabi. Rasulullah nak guna air itu, dia kata aku berjunub. Jadi pandangan andaian isteri Nabi, air itu dah berjunub, air itu dah rosak. Rasulullah kata sesungguhnya air itu tidak junub. Innal ma'a la yajnub, sesungguhnya air itu tidak junub, maka air itu tetap menjadi taharah. Boleh menjadi air itu tetap dianggap bersih. Tengok, walaupun celup tadi. Kita boleh baca yujnib, maknanya menjunubkan. Maknanya sesuatu tidak boleh menjunubkan air. Kalau yajnub, air itu sendiri jadi junub. Kalau yujnib, maknanya sesuatu menyebabkan air itu dijunubkan, dia jadi rosak dah, maka boleh gunalah. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, memang pakai celup walaupun di dalam bekas yang kecil, memang sahabat-sahabat celup. Sebab tu saya kata tadi bahawa fiqh yang berdasarkan kepada hadis, air musta'mal tak ada. Tapi kalau tuan-tuan buka kitab fiqh Melayu, ada di sudut fiqh di sudut ulama fiqh saya dah sebut kan. Ulama yang 4 ni ada lah. Bukan kata tak ada langsung, tak ada di sisi hadis. Tak ada air musta'mal di sisi ilmu hadis. Dan juga ulama-ulama hadis. Adapun di sisi ulama fiqh, air itu tetap ada musta'mal, ada 4 air itu tadi kan. Musta'mal, air mutlak, air mutanajis, air musyammas. Tetapi di dalam fiqh hadis, air itu terbagi kepada berapa? 3 sahaja. Cuma tuan-tuan, bila nak cerita kepada orang lain, orang yang tak mengaji hadis, kena cerita 2 pendapat lah, 2 aliran. Aliran fiqh macam ni, aliran hadis macam ni. Yang jadi masalah, yang jadi kontroversi dalam masyarakat, orang yang mengaji hadis, dia cerita 3 air berdasarkan kepada pendapat ulama hadis. Jadi melompatlah orang kampung. Walaupun tak larat dia nak lompat, dia lompat jugalah. Dia pening, dia kata apa ni, kami belajar ni 4 air. Demo ni mengaji 2-3 hari, dah air tu dah jadi kurang. Ngaji lama lagi, dah jadi 2. Lagi lama, air mutlak aja, air mutanajis pun tak ada. Orang akan buat andaian. Sebab tu nak cerita semua. Apa-apa isu masalah yang kita bentangkan, kalau nak cerita. Sebab tu saya kata, kalau tak ingat, tak faham betul-betul, jangan cerita dengan orang. Bila kita cerita dengan orang, jadi fitnah orang belajar hadis. Jadi rosak pula pengajian hadis kita. Dia timbul-timbul yang boleh menyebabkan masyarakat dia jadi pening. Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan rajulin, daripada mana-mana lelaki, isim nakirah kan. Hadis ini boleh terima ke tak boleh terima? Sebab kita nak terima hadis ni, kena sebut nama siapa dia, siapa yang meriwayatkan hadis itu. Kita nak terima sesuatu hadis itu, sahih ataupun tidak, kita kena kenal pasti terlebih dahulu
siapakah yang meriwayatkan hadis itu. Daripada sahabat, nama dia kita kena tahu sampai kepada penyusun hadis ini. Seperti Imam Bukhari ke Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, dia mau susun, Imam Bukhari ambil pada siapa? Ambil pada siapa sampai ke Nabi. Tiba-tiba sahabat ini dia kata an rajulin sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang lelaki sahabat Nabi, siapa dia? Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik itu bawa berita, bawa maklumat, hendaklah kamu bedah siasat. Jadi ulama al-hadis ambil istimbat hukum daripada ayat ini. Nak terima riwayat juga kena bedah siasat awalnya. Sebelum riwayat itu, sebelum maklumat itu diterima, sebelum riwayat ataupun maklumat ataupun hadis nak diterima, kita kena kenal pasti dulu siapa yang bawa riwayat tersebut, siapa yang bawa maklumat tersebut, siapa yang bawa mari cerita ni. Kalau sebut cerita maklumat ni banyak Isra' Mi'raj, cerita tentang Isra' Mi'raj kan, maklumat-maklumat yang pelik-pelik yang tak pernah kita dengar, diperdengarkan. Musim Maulud, cerita bab Maulud juga, Maulud pula kan, cerita tentang kelebihan Rejabnya, Sya'bannya, bulan puasanya. Macam-macam maklumat dihidangkan di dalam masyarakat melalui majlis tazkirah, ceramah, pengajian-pengajian dan sebagainya. Nak terima maklumat itu ataupun tidak, kena tengok siapa yang bawa maklumat itu. Jadi di sini maklumat ini agak tergantung daripada sahabat dia nama apa, sahabat tu tak dicerita. Kerana bila dia cerita siapa yang bawa cerita itu, maka orang nak bedah siasat dia ni, latar belakang dia macam mana, okey ke tak okey kan. Jadi insyaAllah kita akan belajar melalui Ustaz Sofi kita bagaimana cara nak bedah siasat seorang yang membawa berita itu melalui kaedah ulumul hadis. Melalui kaedah ulumul hadis ni, bagaimana kita nak terima riwayat itu, kena bedah siasat selain daripada matan. Orang yang melaporkan riwayat itu kena bedah siasat. Tadi dah dibahas dengan panjang lebar, hadis mutawatir macam mana, hadis ahad macam mana kan. Tiba-tiba di sini sebut nama sahabat, tak cerita siapa nama sahabat itu. Bagi ahli sunnah wal jamaah, bila sebut nama sahabat tak perlu bedah siasat. Okey semua. Kullu sahabi udulun. Majoriti ulama hadis sebut, majoriti, saya tak kata semua, sebab di sana ada pandangan lain daripada kalangan ulama. Kalau sebut sahabat, tak perlu dibedah siasat tentang keadilannya. Sahabat ini dia tidak fasik, semua diterima kerana istihad Quran mengistiharkan radhiyallahu anhu wa radwan. Allah Taala sendiri istiharkan semua sahabat itu udul. Ada di sudut tidak fasik, ada di sudut tidak fasik. Adapun di sudut ingatan, hafalannya, di sudut dhabitnya, bukan semua sahabat dhabit mempunyai kekuatan yang kuat, bukan semua sahabat. Jadi kalau ada hadis-hadis yang ditolak oleh ulama hadis, walaupun sahabat meriwayatkan cerita hadis itu macam ni, tetapi tengok cerita ni kadang-kadang dia waham, berlaku keraguan, berlaku kekeliruan di dalam melaporkan hadis itu. Tentang peribadi dia tidak ditolak, tetapi tentang periwayatannya ditolak. Nanti kita akan jumpa lah bila kita mengaji ni, kena cerita semua hari ni tak dan. Apakah hadis yang ulama tak pegang walaupun sahabat cerita benda tu. Saya nak cerita ni ada perbezaan di sudut tentang peribadi, keadilannya, maka memang itu semua sahabat ini adil. Tetapi tentang kuat ingatan, bukan semua sahabat kuat ingatan. Tentu mungkin dia hadis yang tepatnya macam ni, tetapi sahabat ini dalam satu riwayat dia cerita macam lain, bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, walaupun dia seorang yang udul, seorang sahabi yang boleh diterima, tetapi ingatan dia lemah, tangi, dia berlaku kekeliruan ataupun disebut sebagai waham, maka riwayat dia tidak diterima. Maka riwayat dia tidak diterima kerana bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih. Tetapi tentang keudulan sahabat ini, maka tidak boleh dipertikaikan. Tentang adilnya tidak boleh dipertikaikan. Tapi dalam hadis ini tidak ada masalah lah. Kerana tidak boleh dipertikaikan tentang latar belakang dia, disokong oleh hadis-hadis yang sahih.
di dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak berlaku kekeliruan di dalam hadis ini. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antara tasila mar'atu bi fadli ar-rajuli war rajuli bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an atau liyaghtarifa jami'an. Wallahu a'lam. Masa ada 10 minit lagi, sekiranya ada sedikit persoalan, kemusykilan, insya-Allah sama-sama kita bincang.